Cikgu Suhairi bin Haji Kamarudin selaku Timbalan Pengarah Akademik Kolej Kursus 1991. Yang seterusnya saya hargai Cikgu Chen Pei Bun selaku pembantu saya pada pagi ini. Alright, saya hari ini nak menyampaikan beberapa maklumat asas berkaitan dengan format baru, iaitu format yang telah ditatakan oleh lembaga peperiksaan baru-baru ini untuk saya sampaikan dan jelaskan kepada kamu apa yang akan berlaku semasa peperiksaan nantilah. Alright, okey, format baru ni saya mulakan dulu yang asas dulu. Okey, untuk pentaksiran vokasional, pentaksiran vokasional ni kamu kena faham di KV kita akan melaksanakan, saya bulatkan, nampak tak? PB teori, PB amali, PA teori dan juga PA amali. Pelaksanaan dia ialah di kolej. PB teori dilaksanakan selama 17 minggu di kolej, PB amali pun dilaksanakan selama 17 minggu di kolej, dan juga PA teori ni dan juga PA amali. Itu PA tu maksudnya apa? PA maksudnya pentaksiran akhir lah, dilaksanakan di hujung semester lah, di hujung semester, iaitu ada dua jenis, iaitu PA teori dan juga PA amali. Pecahan markah saya harap kamu dah jelas. Saya dah terangkan pada tempoh hari berkaitan dengan pecahan markah. PB teori akan membawa markah 20%, PA amali membawa markah 50%. Dan kedua-duanya akan membawa daripada KV yang kamu laksanakan bersama pensyarah kamu adalah sebanyak 70%. Banyak ni, 70% ni. Seterusnya bagi amali dan juga teori bagi penilaian akhir membawa markah keseluruhannya adalah 30%. Apa yang 30%? 10% daripada PA teori, 20% daripada PA amali. Markah kompeten yang kamu capai iaitu markah untuk grade lulus hanya pada paras 60 sahaja. So tak payah pergi sampai 70. Tapi kedua-duanya ni, kalau kamu tak capai 60%, maksudnya kamu adalah tidak kompeten. Jelas lah cikgu cakap? So grade yang kamu perlu capai untuk kompeten minima ialah grade B-. Yang ni adalah dia punya pelaksanaan yang kamu dah lakukan lah. Maksudnya yang kamu dah lakukan di KB adalah PB teori dan juga PB amali. Untuk pelaksanaan PA ni akan dilaksanakan kemudian lah di hujung semester. Sebab tarikh yang pasti belum saya dapat lagi lah. Baru-baru ni ada pentaksiran format baru. So saya dah lalui bersama beberapa pensyarah vokasional. Dan saya rasa bertanggungjawab lah untuk menyampaikan kepada kamu apa yang akan dilaksanakan ialah yang perubahannya ialah perubahan mata pelajaran vokasional ni ialah tata cara pelaksanaan amali dan teori penilaian akhir bagi semester 1. Semester 1 ni dia tak sama dengan semester 3. Pelaksanaan dia dah tak sama dah. Dia akan buat cara lain, tak sama dengan abang-abang kamu semester 3. Alright, so kita akan laksanakan, kita akan pergi nanti penerangan yang lebih jelas. Cikgu pergi dulu yang asas dulu. So yang seterusnya cikgu nak sampaikan adalah berkaitan dengan pentaksiran akademik. Pentaksiran bagi akademik, kamu pun tahu pentaksiran akademik dia ada PB akademik dan juga dia ada PA akademik. PB akademik ni akan dilaksanakan di kolej lah, tapi sekarang ni kita buat secara PDPR secara online selama 17 minggu membawa markah yang kamu akan pegang untuk final adalah 30%. Untuk pentaksiran akademik akhir, penilaian akhir, kamu akan bawa markah sebanyak 70%. Bagi markah lulus adalah 50%, grade C sahajalah. Tapi ini adalah paras minimum. Tapi kalau kamu dapat grade selain pada grade C dan ke bawah, kamu dianggap sebagai gagal. Pecahan markah ini untuk format baru terpakai untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Alright? Untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah ini kekal format lama lah. Pecahan adalah format lama. Alright?
Okey, bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan juga moral. Okey, pendidikan Islam dan juga moral. Okey, pecahan markah yang terbaru bagi PB akademik adalah membawa sebanyak DKB 70%. Maksudnya kamu laksanakan markah PB akademik ini adalah sebanyak 70%. PA untuk penilaian akhir di dalam Dewan Peperiksaan hanya akan membawa 30%. Dia terbalik daripada yang mata pelajaran sebentar tadilah. Yang tadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Okey, dia bawa penilaian akhir adalah 70%. Tapi bagi pendidikan Islam dan moral dia terbalik. PB akademik kamu laksanakan bersama pensyarah adalah 70%. PA akademik penilaian akhir dalam peperiksaan hanya 30%. Okey. So ini adalah format barulah, format baru. Okey, kalau cikgu pentaksiran di pendidikan Islam ataupun pendidikan moral, kamu minta kamu laksanakan PB dengan lebih banyak, ini adalah mematuhi kepada pecahan markah yang baru. Ini adalah nilai format baru. Alright. So markah lulus pun adalah sama macam yang tadi. Markah lulus dia adalah 50%. Okey, cikgu ada dengar rungutan daripada rakan-rakan pensyarah cikgu menyatakan ramai pelajar-pelajar yang tak menghantar PB lah. So saya tak tahu apa masalah kamu kalau kamu tak hantar PB. Markah-markah ini, markah-markah ini akan hilang akan hilang. Kamu tak buat, kamu tak hantar, markah PB kamu akan hilang. Terutamanya bagi pentaksiran akademik penterusan iaitu pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang sangat banyak dia punya pecahan iaitu sebanyak 70%. Kalau kamu tak buat PB, ustazah suruh, cikgu suruh, dia akan memberi kesan lah kepada markah akhir kamulah. So ini adalah format baru. Saya harap kamu jelas tentang pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang menggunakan format baru yang banyak akan ambil markahnya untuk dihantar kepada markah akhir iaitu markah PB di KV. Okay, saya terima pesanan daripada Ustazah Suhaibatul Aslamiyah semalam. Dia kata kat saya ramai pelajar kelas dia yang tak hantar PB. So dia agak risau, dia kata. Nanti dia kata ramai pelajar dia tak buat PB. Bila tak buat PB, dia akan gagal pendidikan Islam. Okay, so itu pesanan dia lah. Okay, boleh setakat tu? Boleh tak respon kat saya, Sat? Boleh. Okay. Boleh saya. Dengar jelas tak? Boleh. Okay, dengar jelas tak? Dengar jelas tak saya cakap? Okay, good. Alright. Baik, saya nak kamu respon kat saya. Saya takut saya cakap seorang. Alright, seterusnya. Format baru penilaian akhir bagi kertas vocational mulai kohort 2021 iaitu mulai kohort yang kamu berada sekarang lah iaitu di semester 1. Satu Tadi. Satu. Ya? Apa dia? Semester 1. Semester 1. Ya, semester 1. Oh, saya tak dengar kot. Saya buka speaker saya. Baik, balik laju sangat. Ambil perhatian Okey, ambil perhatian. perhatian. Cikgu Suhari kata. Saya dengar dah. Saya punya speaker yang kecil ni. Okey. Okey, semester 1 ni, anak-anak sekalian, cikgu yang disayangi, dia dah tak sama dengan semester tak sama dengan semester 3 dah. Semester 3 adalah dikenali sebagai format lama. Semester 1 ni dikenali sebagai format baru. Okey, ni nama dia ni. Ni cikgu buat lukisan kat kamu. Format baru. Semester 3 adalah format lama. So yang kamu nak hadapi ni adalah format baru. Okey nak? Alright. So seterusnya. Masa peperiksaan amali dan teori, bagi amali kamu akan laksanakan amali selama 2 jam. Ni 2 jam ni. Nanti saya tunjuk. Lepas tu akan diberi rehat sebanyak 30 minit. Okey, lepas 30 minit direhatkan, bertenang, dipanggil tempoh bertenang. Okey, tempoh bertenang, saya conteng sikit. Tempoh bertenang ni, okey, tulisan tak elok dah. Okey, tempoh bertenang adalah 30 minit.
Lepas tu, laju pula. Okey, lepas tu dia akan bawa kepada kertas teori selama satu jam. Dilaksanakan macam mana? Okey, di semua ni dilaksanakan dalam satu hari. Boleh? Okey, saya ulang lagi sekali. Kamu akan laksanakan amali 2 jam. Okey, lepas tu habis 2 jam tu akan diberi tempoh bertenang selama 30 minit. 30 minit ni lah kamu nak pergi tandas ke, kamu nak makan ke, kamu nak minum ke, apa pun 30 minit ni. Tapi sebelum laksanakan amali pagi-pagi tu kamu kena makan lah. Sebab 2 jam ni jangka masa yang agak lama. Lepas tu dah habis 2 jam ni, kamu akan diberi tempoh bertenang 30 minit. Lepas 30 minit, dah habis tamat masa yang diberikan, kamu akan bergerak untuk menduduki kertas teori pula. Okey, menduduki di mana? Saya akan sediakan tempat yang berdekatan, insya-Allah. Saya akan bincang dengan Cikgu Faizi dan letakkan kamu di mana. Alright, so lepas tempoh teori, lepas 30 minit, kamu akan dibawa untuk kertas teori selama satu jam. Okey, dilaksanakan selama mana? Selama 1 hari yang sama. Okey, 1 hari yang sama. Macam format lama, dia laksanakan hari yang berbeza. Tapi untuk format baru ni, dia akan bagi masa macam yang saya bagikan ni, tapi dilaksanakan dalam tempoh 1 hari. Okey nah, ni jelas tau. Kalau kawan-kawan yang tak masuk tu, kamu tolong bagi tahu kat mereka. Saya kira mereka terkejut pula. 1 hari periksa semua. Alright, seterusnya, okey ni cikgu ambil daripada instrumen yang akan diberikan kepada kamu semasa penilaian akhir. Okey, saya tak mau cerita pasal PB. PB saya harap kamu dah laksanakan bersama dengan cikgu-cikgu kelas masing-masing lah. Cikgu yang ajak mata pelajaran masing-masing. Okey, instrumen bagi penilaian akhir, dia ada 2 jenis saya nampak tadi kan. Dia ada amali, dia ada teori. Untuk amali, kamu akan dapat kertas peperiksaan. Ni, yang nombor 2 ni, kertas peperiksaan ni. Okey, arahan penilaian ni telah diberikan kepada pensyarah kamu. Borang penilaian akhir ni, BPA ni, borang markah kamu akan diberikan kepada pensyarah. Okey, dua-dua ni kepada pensyarah. Instrumen yang kamu dapat adalah untuk pelajar adalah laju. Sebentar balik. Okey, adalah kertas peperiksaan sahaja. Untuk kertas teori, kamu hanya akan terima kertas peperiksaan sahaja dalam Dewan Peperiksaan. Bagi amali, kalau kamu laksanakan di bengkel, kamu hanya akan terima kertas peperiksaan di bengkel lah. Alright, so kamu ni semester 1 tak pernah alami lagi suasana peperiksaan. So saya nak bagi tahu kat kamu ni, kertas periksa kamu terima apa? Kamu untuk amali, kamu akan terima kertas peperiksaan amali. Kertas teori, saya contoh yang banyak ni. Okey, kertas peperiksaan jenis teori. Okey, yang atas ni, arahan penilaian akhir APA ni, pensyarah yang dapat. Orang penilaian akhir, BPA pensyarah yang akan bubuhkan markah untuk kamu. So, untuk kamu sahaja, kamu akan terima kertas peperiksaan sahaja. Kedua-dua jenis peperiksaan. Ke instrumen kamu, nah? Okey, yang ni yang saya nak terangkan kepada kamu, pelaksanaan bagaimanakah format baru. Ya. Okey, yang seperti biasa yang saya sebut tadi, format baru, mengikut format baru, mengikut sidang, ujian amali 2 jam, ujian teori 1 jam. Okey, ini adalah masa yang tetap. Cikgu boleh buat sejam, amali senang, cikgu sejam. Tak boleh. Kamu kena duduk dalam Dewan Periksa amali kamu tu 2 jam. Siap tak siap, duduk situ 2 jam. Teori pun sama. Siap duduk situ 2 jam. Sebab apa anak-anak? Sebab kita akan ada pemantau daripada lembaga peperiksaan ataupun JPN lah. Setiap kali periksa saya memang akan terimalah untuk memantau kamu ataupun memantau saya, memantau kolej kita, pelaksanaan kita. Tepat tak 2 jam? Tepat tak 1 jam? Okey. So, tak mau ada isu-isu yang di belakang. Okey. So, tengok yang kat bawah sidang ni. Okey, maksimum sidang yang saya boleh bina bersama kamu, anak-anak. So, dia ada sidang 1, sidang 2, sidang 3. Ikut susunan nanti cikgu-cikgu kamu yang buat. Alright. Sekiranya kamu berada di sidang 1, okey.
bilik lapor diri ataupun kamu kena melapor diri ke bilik lapor diri. Nanti saya sediakan tempat untuk kamu lapor diri selewat-lewatnya pada 7.30 pagi. Mai jangan lewat. Siapa lewat batal. Dia punya periksa. Bila batal, cerita lain. Kalau siapa yang kena sidang 1, anak-anak yang kena sidang 1 kena masuk ataupun lapor diri pada 7.30 pagi paling lewat. Mai awal tak apa. Takut dalam perjalanan jadi apa-apa, saya tak maulah. So, kamu mai awal. Okey? Amali akan dilaksanakan tepat pada jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Okey? Tepatlah 2 jam. 2 jam. Lepas dapat 2 jam ni, kamu akan direhatkan di bilik menunggu. InsyaAllah akan saya sediakan selama sini 30 minit cikgu kata tadi kan? Okey, 30 minit ni kamu nak buat apa? Nak makan ke? Nak kencing ke? Nak pergi tandai ke? Apa-apa nak telefon mak ke? Buat handset kan? 30 minit ni. 30 minit ni dia panggil tempoh bertendang. Bertendang tak ada. Tempoh bertenang. Bertenang. Bertendang lah. Sorry. Okey, bertenang cikgu. Masa senggang. Masa senggang. Oh, Cikgu Munir ke tu? Saya sengat suara Cikgu Munir. Cikgu Munir? Tak menjauh kat saya, dia malu kot. Saya dengar suara, saya cam. Okey, lepas tunggu bilik menunggu 30 minit. Lepas tu kamu akan diiringi ke bilik ujian teori. Ujian teori ni, okey, saya tak pasti nak letak di mana lagi. Saya harap saya boleh susun yang mana bilik berdekatan. Saya tak mau kamu tergopoh-gapoh penat, panah daripada bengkel MTK lari pergi Dewan. Saya akan cuba cari yang berdekatan dengan kamu. Sebab untuk sidang 1, contohlah, kalau kita laju dah. Kalau kita hantar 15 orang. So 15 orang tu saja sidang 1 akan jalan laksana untuk sidang 1. Lepas tu di bilik ujian teori, okey, dia akan bermula tepat pada 10.30 pagi sehingga 11.30. Okey, 11.30 pagi untuk ujian teori. Lepas tu habis 11.30, anak-anak bagi sidang 1 akan dikuarantinkan. Kuarantin ni maksud bukan kuarantin COVID. Tak, kuarantin ni bermaksud kamu tak boleh jumpa pelajar sidang 2 dan sidang 3. So ni akan disediakan di bilik kuarantin lah. Yang ni saya akan uruskan. So kamu ni saya harap fahamlah untuk sidang 1 kena tunggu sampai pukul 1 petang. Okey, untuk sidang yang kedua, anak-anak yang diberi nama untuk sidang kedua, kamu kena mendaftar paling lewat di bilik menunggu. Okey, paling lewat ni. Sebab sebelum nak mula 11 kan. Pada pukul 10. Pukul 10, mai daftar diri. Okey, lepas tu kamu akan dibawa ke bilik amali pada pukul 11. Tunggu kat situ sejam. 11 pagi sampai 1 petang tunggu, 11 pagi sampai 1 petang buat amali 2 jam. Ni 2 jam lah. Lepas tu berehat setengah jam, 30 minit. Lepas tu pergi pula ke kelas teori. Okey, bilik kuarantin sidang kedua insya-Allah tak ada. Right? Sebab dia dah lajak sampai 2.30 petang. Alright. Lepas tu sidang 3 akan datang, mai jumpa kat bilik bilik menunggu adalah pada 1 petang. Ni sidang ketiga. Lepas tu mereka akan laksanakan pada pukul, amalinya adalah pada pukul 2 petang. Alright. Lepas tu berehat 30 minit, pukul 4, 4.30. Okay. Okay, saya harap pada sidang yang ketiga ni, pada pukul 4, 4.30, kalau kata asar masuk awal, kena solat. Kena solat kat sini. InsyaAllah. Kita cubalah cari. Kita akan uruskan anak-anak kita jangan lewat solat. Okay, 30 minit ni kamu kena ambil waktu solat. Tapi tengoklah keadaan masa tu macam mana. Kalau kata solat tu dia lajak pergi 4.45, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Kamu kena lepas solat. Lepas pada 5.30. Okay? Sebab apa? 4.30 ni kalau tak masuk asar lagi, kamu kena bertenang 30 minit. Makan ke apa. Kalau kata asar masuk lewat, kamu akan terus pergi kepada bilik ujian teori kat sini lah. So sidang yang ketiga, kalau siapa yang sidang ketiga, dia balik paling lewat iaitu pada pukul 5.30 petang. Alright, faham cikgu? Okay, ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya cikgu tak? Ada yang tak faham tak? Oh, saya cakap seorang dah. Ada tak yang tak faham? Faham. Faham? Faham, cikgu faham. Alhamdulillah.
Alright. Ada Faham, nak faham, ulang faham, tak? faham. Faham. Okey. Saya terus lah. Okey. Yang ni kan, sidang 1 ke, sidang 2 ke, sidang 3 ke, nanti bila cikgu susun kamu di sidang mana-mana, baru kamu tahu kamu duduk sidang 1 ke, sidang 2 ke, sidang 3 ke. Tapi penjadualannya macam ni lah. Maknanya kamu kena bersedia mentally, kamu kena berada peperiksaan 1 hari 2 jenis. Iaitu amali dan juga teori serentak. Okey, serentak 1 hari. Okey, saya tak mau dengar anak murid saya, dia buat kata tak faham ni, tak masuk ni, saya risau ni. Lagi dia habis amali, dia pergi balik. Tempoh bertenang ni, 30 minit dia start motor balik. Okey, tak boleh. 30 minit ni, anak-anak sekalian duduk dalam KV, tak dibenarkan keluar daripada KV. Saya akan bagi tahu pengarah, saya akan bagi tahu saya punya TPA 30 minit ni tidak akan dibenarkan keluar daripada KV. Tempoh bertenang ni nak start motor, nak rembas keluar, cari makan kat luar ke apa, saya tak mau. 30 minit ni kamu kena duduk di dalam kawasan KV, nak makan ke, nak apa ke, nak solat ke, semua dalam KV. Sebab 30 minit ni kalau kamu jadi apa-apa kot jalan ataupun kamu buat lupa, terlena, terlelap ke, so, bilik ujian teori ni kamu tak masuk. Bila tak masuk, bagi vocational punya paper, mana-mana satu gagal, dia akan gagal kedua-duanya. Bila gagal vocational, dia akan keluar daripada sistem SVM. Nah, saya terangkan kemudian. So, saya tak mau masa waktu menunggu ni, jangan pesan kat kawan-kawan. 30 minit ni, jangan duk buat akal. Cikgu nak minta izin keluar. Tak boleh. Saya habak siap-siap. Nah, saya tak mau dengar. Jangan wahabak kat saya tak mau dengar. Alright. Okey, seterusnya. Ini adalah pecahan yang telah dibekalkan kepada saya. Berkaitan beberapa item. Ada 11 item semua. Alright. Penilaian akhir, kertas teori dan juga kertas amali. Jenis instrumen. Okey, saya pergi pelan-pelan takut kamu tak faham. Okey, kedua-dua jenis instrumen ni, kalau kertas teori, cari dulu kertas teori nah. Kertas teori dia bermula jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Ujian bertulis ni anak-anak maksudnya kamu kena ada pen, kamu kena ada pensel, ni habak ni. Kena ada pemadam, pembaris, kalkulator, semua kena duduk di sini. Sebab saya pernah jumpa hari periksa, mai jumpa saya pen sebatang pun tak bawa, lupa. Ni, ujian bertulis ni maksudnya kena ada pen, ada pensel, semua. Okey, jenis item. Okey, jenis item yang kamu nak jawab. Apa dia? Objektif dan subjektif. Objektif ni, nak dia tak panggil A, B, C. Objektif ni tak ada soalan A, soalan B, soalan C, soalan D yang kamu nak tanda huruf tu. Dia habaq objektif ni adalah item yang soalan satu jawapan saja. Itu pun dikenali sebagai soalan objektif. Contoh soalan lah. Ni bukan amali, saya nak bagi contoh soalan. Siapakah nama kamu? Nama saya Wan Nazifah binti Idrus. Okey, nama dia jawapan dia satu saja. Tak ada nama orang lain dah. Nama Ali bin Abu dah. Nama dia tetap Wan Nazifah. So, soalan untuk objektif ni kamu jangan silap. Dia tak ada multiple choice. Dia tak ada multiple choice. Dia hanya adalah objektif ni dia kenali sebagai soalan satu jawapan. Dia tak ada jawapan lain. Satu je. Contoh saya bagi tadi lah. Soalan subjektif adalah soalan yang merangkumi subjektif. Soalan dia tanya apa yang berkaitan dengan amali kamu. Saya tunjuk contoh soalan. Okey? Dia ada jenis respon terhad, respon terbuka. Okey? Terhad dan terbuka. Terhad ni apa yang kamu ketahui lah. Terbuka ni mungkin beridea kamu lah ataupun kamu bagi cadangan lah. Alright? So bilangan soalan. Okey? Bilangan soalan dia ada 4 je. 1, 3. Okey, kedua campur ni jadi 4. Yang soalan 1 ni adalah berbentuk laporan. Dan 3 lagi soalan adalah berbentuk struktur. Soalan laporan ni anak-anak ni, saya nak bagi tahu kat kamu, dia adalah satu laporan yang bergantung kepada amali. Tapi dia bawa masuk dalam kertas teori.
Okey, jadi saya ada contoh soalan nanti saya tunjukkan kepada kamu. Semasa kamu lakukan amali selama 2 jam tu, okey, sebelum kamu masuk ke kertas teori, kamu kena pastikan, laju dah. Kamu kena pastikan kamu memahami apa yang sedang dilaksanakan dalam kertas amali. Sebab kertas amali yang kamu buat tu, dia akan tanya pula dalam kertas teori dalam bentuk laporan. Faham? Jawab Syed, faham? Semua tak ada. Okey. Alright. Okey. Okey. Lepas tu, dia akan ada 3 soalan berstruktur. Okey, 3 soalan berstruktur ni, dia akan merangkumi mata pelajaran yang kamu belajar dalam semester itu. Faham? Contoh, kalau MTK ada berapa modul? 4 modul kalau tak silap saya. MTK 101, 102, 103, 104. 101 sampai 104 ni, dia akan tanya ni dalam soalan ni. Soalan 3 jenis soalan ni. Struktur ni. Dan ketiga-tiga jenis ni, ketiga-tiga jenis pula. Laporan dan juga 3 jenis soalan struktur ni, semuanya adalah jenis subjektif. Subjektif bermaksud dia tak ada multiple choice. Multiple choice ni yang saya ajak tadi itulah, tak ada soalan jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D. Tak ada. Semuanya adalah subjektif. Jadi saya tunjuk nah. Okey, jumlah markah bagi kertas teori adalah 50%. Dia akan summary, akan ringkaskan kepada 100%. Alright. Tempoh penilaian adalah selama 1 jam. Okey, selama 1 jam. Wajaran dia, kalau pemberatan saya bagi tahu tadi, dia bawa kepada 10%. Okey, konstruk yang dinilai, apa yang kamu kena nilai dalam untuk kertas teori ni, dalam konteks konstruk ialah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. So dia punya konten yang apa yang dia nak tanya. Cakupan konteks, dia kata mencakupi semua kursus pembelajaran dalam satu semester yang saya habaq tadi lah. Kalau kamu ada MPI 101, 102, 103, 104. Maksudnya dalam soalan teori dia akan tanya semua ni. Okey, semua ni. Tak boleh drop mana-mana. So dia akan tanya ke-4 ni. Tak boleh drop mana-mana paper. Kalau cikgu bagi nota, kenalah baca ke-4 mata pelajaran ini. Alright. So aras kesukaran dia ada rendah sebanyak 5 nisbah dia. 3 dan juga 2 ni standard LP lah. Okay. Alatan tambahan ni bergantung kepada jenis kertas. Kalau kertas teori, dia selalunya minta kamu sediakan untuk tulisan sajalah, penulisan pen ataupun pensel. Okay, so saya habis dah penerangan. Ada soalan tak tentang kertas teori? Contoh yang banyak ni. Alright, seterusnya. Tak ada. Tak ada soalan, good. Okay, good. Faham tak? Tak ada. Saya tak mau pergi laju. Okay. Alright, Roger. Okay, lepas tu, okay, sebelum kamu laksanakan kertas teori saya habaq tadi, okay, kamu kena laksanakan dulu kertas amali. Okay, kertas amali ni, jenis instrumen dia amali lah. Amali apa yang kamu lakukan dalam bersama pensyarah kamu ataupun kamu tak lakukan ke apakah, cerita dia amali. Lepas tu jenis item, tugasan amali. Berapa jenis tugasan? 1 tugasan saja. 1 tugasan ni anak-anak, dia akan merangkumi ini. Semua ni. Okey, dia akan ambil dia punya amali tu, katalah 4 modul. 101, 102, 103, 104 merangkumi 1 tugasan. Okey, faham tak? Okey, lepas tu markah dia adalah 100%. Jumlah markah 100%. 2 jam, 1 sidang. Setiap kamu akan diberikan selama 2 jam untuk melaksanakan amali. Markah wajaran dia adalah 20%. Dia punya konstruk tu, dari segi lembaga, dia kata tak ada bahasa Melayu. Imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. Maksudnya ini adalah bahasa lembaga peperiksaan lah. Dia menilai kamu untuk capai tugasan amali. Okey, sama juga konteks dia saya bagi tahu tadi. Okey, nombor 9 dia kata mencakupi semua kursus. Okey, mencakupi ni maksudnya
Dalam amali tu dia akan tanya semua subtopik semua yang kamu belajar. Kalau KSK, KSK ada 3 tak salah saya. So ketiga-tiga subtopik ataupun tiga-tiga mata pelajaran yang kamu belajar bersama cikgu kamu tu, ketiga-tiganya akan dirangkum dalam satu tugasan amali. Kalau KPD ada 4, keempat-empat mata pelajaran tu akan dirangkum masuk kepada tugasan amali. Maknanya kamu kena excellent keempat-empat mata pelajaran tersebut, barulah kamu boleh laksanakan tugasan amali. Okay? So ambil perhatian anak-anak sekalian. So kita berada di sekolah vocational ni, dia selalunya menekankan tentang amali dan juga kertas teori berdasarkan amali. So format barunya ialah yang kamu first time ni, abang-abang kamu pun tak buat, ialah inilah. Ini hak saya bulat ke, tak tahu lah contoh kat mana dah. Ni hak ni, saya buat anak panah. Sini. Iaitu 1 laporan, 3 soalan struktur. Laporan ini datangnya daripada amali. Okey, laporan ni datang daripada amali. Alright, amali ni, semasa lakukan amali, saya ulang lagi sekali, kena perhati, kena ingat, kena buat, kena hadam, kena hafal. Semua amali tu, supaya semua maklumat yang kamu hadapi amali tu, pi bawa masuk ke bahagian teori balik. Dia akan suruh kamu laporkan apa yang kamu laksanakan kertas amali. Maknanya, kamu kena jelas, peka, tahu, faham. Cerita dia. Right. Cerita dah ni. Contoh yang banyak lah. Alright. Seterusnya. Alright. Kertas teori. Pecahan markah kertas teori itu macam mana? Okey. Soalan ada berapa cuba bang tadi? Soalan ada 4. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okey. Soalan dia ada 4 saja. Okey, bahagian dia ada berapa? Bahagian dia ada 2, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni, 20 markah, ini adalah bentuk laporan. Laporan dari mana anak-anak? Daripada amali yang kamu buat sebentar tadi. Dia akan tanya laporan. Laporan macam mana? Saya tunjuk contoh soalan sekejap lah. Alright, lepas tu markah yang dibawa untuk laporan untuk soalan 1 ni berapa? Dia bawa sebanyak 20 markah. 20 markah. So, kalau kamu terror, kamu faham, kamu boleh jawab, kamu peka, kamu tahu, kamu mengetahuilah, kamu faham, kamu dapat buta-buta saja 20 markah. Sebab apa saya kata buta-buta? Sebab kamu laksanakan amali. So, dia tanya 2 kali. Dalam soalan amali ni, bersama dengan kertas teori. So, maknanya, amali ni kena peka. Kena tahu. Tidak, tak boleh jawab kertas teori. Okey, soalan 1 ni. Nanti saya tunjuk contoh soalan yang dibekalkan kepada saya. Okey, seterusnya, bahagian B, dia bawa 30 markah. Okey, 30 markah ni semua struktur. Soalan berstruktur. Apa maksud soalan berstruktur? Soalan berstruktur bermaksud dia tak ada huruf yang kamu nak tekan tenyih tu. Tak ada Allah laju dah. Tak ada A, B, C, D, E nak multiple choice, tak ada. Soalan struktur ni, untuk soalan struktur ni dia ada anak-anak. Katalah soalan struktur dia ada 2A. 2A1, 2A2, okey, 2B, B1, B2, okey, lepas tu 2C. Dia macam tu. Soalan struktur ni bukan seketui ya soalan. Soalan struktur ni dia ada pecahan anak-anak yang mana setiap anak ataupun dia akan pecahkan kepada markah. Soalan 10 markah. Satu soalan 10 markah, 2A, 2B di sini kepada 10 markah atau 8 markah. Atau 12 markah. Bergantung kepada pertanyaan soalan. Dia akan bawa masuk ni 30 markah. Okey. Ini baca kat tepi pula. Baca kat bawah. Sorry. Baca kat bawah. Soalan struktur ni bukan baca kat tepi. Baca kat bawah nah. Okey. Soalan struktur soalan yang ketiga ni pun samalah. 3A, 3B, 3C, 3C1. Okey. Katalah dia bawa 10 markah.
Soalan 4 pun sama lah, soalan susur. Soalan 4A1, 4B, 4A2, 10 markah. Ini bergantung kepada yang telah disediakan soalan kamu lah. Okey, sebab dia bawa markah berapa? Dia bawa markah 30, 10, 10 lah. Maksudnya soalan 2 ni 10 markah, soalan 3 10 markah, soalan 4 10 markah. So 1, 2, 3, 4 ni membawa 30 markah. Ada jenis paper, ada jenis soalan, ada jenis soalan 2 dapat 8 markah, soalan 3 ada 10 markah, soalan 4 12 markah. Tapi campur dia tetap 30. Bergantung kepada program. Yang saya faham, dia bergantung kepada program. Soalan dah siap dah. Cuma dia nak bagi tahu kat kamu sekarang ni, soalan struktur ni, bahagian B ni, dia ada soalan 2, soalan 3, soalan 4. Sama juga saya maklumkan. Kalau kamu ada KPD, okay, 101, 102, 103, 104. Katalah 4 mata pelajaran. So keempat-empat ni anak-anak, dia akan tanya semua ni. Soalan 2, soalan 3, soalan 4. Maknanya setiap satu ni kamu kena tahu, kamu kena tahu, kamu kena tahu. Okay? Okay, boleh nak? Cikgu teruskan nak? Alright, ni jelas kot. Okay, seterusnya kriteria kompeten. Kriteria kompeten ni anak-anak, okay, kalau saya buka slide satu lagi. Okay, kompeten berada di mana? Kompeten. Cikgu Wan. Ya, ya. Cikgu Wan. Ya, saya nak tanya satu soalan. Boleh, boleh. Dalam struktur ni dia tak bagi pilih jawab soalan ke? Jawab. Dia automatik terus jawab. Soalan. Saya tunjuk kat cikgu. Kebetulan cikgu tanya. Saya tak sama slide saya ni. Saya pergi. Biasa struktur ni dia ada bagi soalan lebih. Kita pilih je mana nak jawab. Ni cikgu. Tengok sini. Kebetulan cikgu Munir tanya. Allah Akbar. Ya. Okey, ni ini muka surat depan. Dia tak ada pilih semua. Dia kata nombor 3 Cikgu Munir jawab semua soalan. Oh, memang format baru sungguh lah. Ya, format baru sungguh. Lama ni kalau dia minta dia jawab 4, pilih, dia bagi 5-6 soalan. Bagi ya, pilih. tak. Yang ni tak. Jawab semua soalan. Wajib jawab. Soalan A, bahagian A dan juga bahagian B. Ya, boleh nak? Okey, ni contoh lah. Format tak baru sungguh. Alright, saya patah balik boleh? Okey, jelas nanti saya jawab lah. Ini saya terangkan. Saya pergi pakai yang kawan-kawan, anak-anak murid kita dulu. Okey. So, cikgu nak bagi tahu seterusnya kriteria kompeten. Kompeten ni kita punya tahap KV dia adalah B-. Minimum dia ada B-. B- ni dekat mana? Okey, tengok laju lah. Saya nak pergi muka surat lain. Allah. Okey, anak-anak. Okey, B- dekat mana? Ni. Dekat sini. Minimum kamu dapat berapa? Minimum dia kamu dapat 60. Dia dekat situ. Parah dia kat sini je. Cikgu garis. Dia mesti kamu nak dapat kompeten ke atas. Markah mesti ke atas. Kalau kamu duduk ke bawah, dia dikenali sebagai belum kompeten. Bermula daripada grade C ke bawah. Okey. So, kamu ni di KV, saya bagi tahu dah 60 markah ni dari mana? 60 markah ni kita pergi slide yang pertama tadi adalah campuran markah P, B dan juga P, A. BB di bawah markah berapa? 70. Dah berada dalam tangan dah Kak KV. Dekat PA, penilaian lahir, 30%. Okey. Tapi anak-anak yang masalah yang tak dapat 70% ni, dia tak buatlah apa. Macam-macam lah saya tak mau cerita. Sebab kamu tahu sendiri apa nilai kamu lah. So, kalau kamu dapat cantuman markah di antara PB dan PA ni mencapai 60% anak-anak. Dan juga grade kamu dapat B-, dikenali sebagai kompeten. Dia mesti ke atas. Arah dia ke atas. Okey, selalunya budak vocational ni dia terror. Dia selalu dapat A lah. Jarang lah turun bawah. Kalau dapat C ke bawah ni, maksudnya dia adalah pelajar yang something wrong somewhere. Sebab apa? Sebab Kak KV kita adalah 70%. Dia tak main ke, dia tak buat ke, cikgu suruh pesan buat, tak buat juga. Cikgu pun fed up. Bila fed up ni, dia bagi grade ni lah. Grade C plus sampai E. Mana kata kamu pilih. Saya harap anak-anak saya tahun 1 ni sedar
apa yang kesannya. Nanti saya terang kenapa kesan dia sangat besar untuk kertas vocational ni. So, okey. Okey, untuk paras komputer ni dia berhenti sampai mana? Dia berhenti sampai 79 di paras komputer. Okey, bermula daripada 80 anak-anak sampai 89 dia panggil komputer baik. 90 sampai 100 dia panggil komputer cemerlang. Okey, anak-anak saya ni saya nak sangat berada di komputer cemerlang. Okey, komputer cemerlang ni kan sangat bagus. Sebab apa? Sangat apa istilah dia? Sangat berskill. Bahasa Melayu apa? Berskill, Cikgu Munir. Berskill bahasa Melayu apa? Berkemahiran. Berkemahiran. Kemahiran. Bahasa Melayu dah. Kemahiran tinggi. Betul-betul. Kemahiran tinggi bukan dekat berkemahiran tinggi. Ya, baik. Terima kasih. Okey, ni dia punya cerita tentang kompeten. Belum kompeten tu maksud dia apa? Ni dia terang ni. Belum kompeten maksudnya dapat grade apa? C ke bawah. Okey Belum menguasai kemahiran amali, mempunyai nilai sasiah yang tidak sering mematuhi arahan. So dia anggap bila kamu dapat nilai grade C ke bawah tu, dia kata sikap yang sering tidak mematuhi arahan. Dia nilai semua. Kompeten tu macam mana, kompeten baik tu macam mana. Saya nak baca tentang kompeten cemerlang sebab anak-anak saya dalam grup ni adalah semua kompeten cemerlang sebab dia masuk dengar. Okey, kompeten baik ni saya tak mau baca. Amin. Kompeten ni saya tak mau baca sebab saya yakin dah anak saya ni berada di kompeten cemerlang sebab tu dia bersama saya pagi ni. Okey, lepas tu apa maksud kompeten cemerlang? Menguasai pengetahuan, kepahaman dan aplikasi serta idea kreatif menjelaksanakan kerja. Menguasai kemahiran amil dengan betul, tepat, mengikut kriteria kerja tanpa bimbingan. Dia boleh buat sendiri. Okey, seterusnya mempunyai nilai sasiah yang baik. Setakat yang saya faham, tahun 1 SVM baik. Tak ada masalah. Cuma adalah 2-3 orang yang tak hantar PB tu. Kalau siapa yang terkena tu tak hantar PB lagi, silalah buat dengan segera. Tak mahu ada isu lah. Sebab kita ni hantar data ke lembaga peperiksaan. Alright, seterusnya sikap yang baik, mematuhi peraturan serta membantu. Ni saya nak ni, anak saya ni kompeten cemerlang ni. Ni saya nak ni. Ni saya nak dapat 90 sampai 100. Ni saya nak. Okey, ni adalah 2-3 orang. Tapi anak ni kalau boleh 100% berada di sinilah. Okey Ini penerangan saja, tak ada apa. Dia penerangan. Okey, yang penerangan yang teori lah. Alright. Okey, soalan teori yang seperti mana saya cakap tadi, merangkumi semua mata pelajaran yang diajar pada setiap semester. Kandungan mesti dia berdasarkan DPSK. DPSK ni pensyarah kamu je tahu. Dia akan ajak berdasarkan DPSK apa yang diberikan atau dibekalkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, siapa-siapa yang join saya pensyarah pada pagi ni, Cikgu Munir yang saya tahu. Okey, kita kena berpandukan kepada DPSK yang dibekalkan oleh lembaga peperiksaan untuk mengajar anak-anak kita. Sebab soalan LP dia akan berdasarkan DPSK. Dokumen Pentaksiran Kolej Vocational dia panggil. Yang ni seterusnya. Alright, seterusnya ini adalah muka depan yang saya pilih lajak tadi yang Cikgu Munir tak lajak dah. Cikgu Munir tanya tadi, okey. Ni adalah muka depan kamu. Ni contoh bagi khusus KPD KPD. Saya rasa Cikgu Rosiza dah terangkan budak kepada pelajar KPD. Okey, tengok nombor 1 dia kata apa? Tulis kad pengenalan dan angka giliran. Okey. Pasal periksa, kamu kena ingat angka kad pengenalan kamu dan juga kamu kena bawa kad pengenalan kamu. Tak bawa, kamu tak boleh duduk dalam dewan. Sebab untuk kertas periksa ni, dia akan ada pengawas luar. InsyaAllah. Pengawas luar ni maksudnya bukan pengawas daripada pensyarah di kolej kita lah. Setakat lah ni saya dah faham macam tu lah. Kalau ada perubahan saya tak pasti lagi. Yang kedua dia kata, kertas peperiksaan ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Tak apa nak jelas. Saya snap daripada slide tu, daripada lembaga. Daripada bagi video je kat saya. Okay, tapi boleh baca kot no. Okay, bahagian A dan bahagian B. Yang ketiga, jawab semua soalan. Yang keempat, jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan. Dia dah sediakan soalan dan ruang dalam kertas peperiksaan ini. Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Tak serah, tak ada markah. Yang kelima, dia kata langkah kerja mesti ditunjukkan. Kalau kata ada pengiraan, baca soalan ni.
Dia kata langkah kerja mesti ditunjukkan dengan teratur. Kalau ada pengiraan, kamu kena tulis dengan teratur. Yang keenam, anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Ni masalah negara. Setiap mata semester, budak mai jumpa saya bila masuk ke tahap vocational tak bawa kalkulator. So masalah masa waktu periksa. Pesan kat saya kawan kamu yang tak hadir pada periksa taklimat saya. Masa periksa boleh bawa kalkulator. Ni ulang ni. Sebab apa? Kamu nak kira. Tak kira lah subjek mana pun. Tak kira lah KPD ke, KSK ke, MPI ke, MTK ke. Bawa masuk kalkulator ni kalau ada soalan pengiraan. Okay. Ni saya cerita semua untuk dia punya item-item yang dibekalkan di muka surat depan. Jawab semua soalan ni yang penting lah. Alright, ni untuk pekerja pemeriksa, ni kita dah tahu tadi. Bahagian A, kita ada 20 markah. Bahagian B, ni ada jenis 10, 10, 10. Ada tadi 12, 8, 12. Jadi, soalan dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 je soalan. Soalan satu ni, anak-anak saya ulang lagi sekali, dia adalah bentuk laporan. Nanti kita tengok laporan ni macam mana. Laporan daripada mana? Laporan amali yang kamu buat. Yang lagi 3 bawah ni adalah bentuk subjektif. Subjektif lah. Subjektif ni dia ada item yang kat bawah dia lah sub dia. Soalan 2, A1, A2. B1, B2, dia ada tapi janji subjektif ni merangkumi pembawaan markah soalan 2 ni 10 markah. Begitu juga bagi soalan 3 dan juga soalan 4. So jumlah markah penuh adalah 50. Yang ni akan disamerikan menjadi 100. Okay? Alright, faham lah? Okay, seterusnya. Okay, ni contoh laporan. Ni contoh laporan. Okay, good. Okay, ni contoh laporan amali. Oh, laju pula dah. Okay, soalan dia kata. Dia bukan suruh kamu laporkan. Dia akan tanya apa yang kamu lakukan. Amali tadi. Contoh laporan amali. Okay, laporan tugasan amali. 20 markah. Ni dah 20 markah anak-anak. Nombor 1. Anda dikehendaki menulis laporan tugasan amali berkaitan pembinaan laman web yang telah dilaksanakan. Laporan anda mestilah, ni dia ada sub di bawah ni anak-anak. Yang mana soalan 1 ni kita tahu tadi dia bawa 20 markah. Campur tengok ni satu soalan. Dia ada lagi satu soalan ke bawah. Dan dia akan bawa markah sebanyak 20 markah lah. Laporan anda mestilah, dia kata, menyenaraikan 3 bahasa pengaturcaraan. Contoh soalan. Soalan B. Tapi, laporan ni, dia mesti berpandukan kepada amali kamu. Dia akan tanya. Maksudnya, semasa kamu lakukan amali, kamu kena alert, kamu kena peka, kamu kena tahu, kamu kena faham. Barulah kamu boleh jawab soalan amali. Alright, ni soalan amali ni, sorry. Yang ni adalah soalan teori. Soalan teori ni adalah berdasarkan amali. Okey, contoh soalannya dia bagi ya. Okey, nombor 1 yang kedua, B1 dia kata, nyatakan 2 stack size header yang boleh digunakan. Ni pun sama juga berdasarkan amali, tapi dia akan tanya dalam soalan teori. Ini contoh-contoh soalan. Cerita dia, semasa melakukan amali, kamu kena tahu apa yang kamu lakukan supaya di dalam kertas teori, kamu boleh jawab balik semua soalan berbentuk laporan. Dia bukan karang. Okey, tengok. Space dia bagi. Dia akan bagi ruang. Soalan 1, tengok. Allah berajak. Soalan 1, dia kata, menyenaraikan 3 bahasa. Okey, tengok ruang yang dia bagi. Ni. Bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan bagi menggunakan daripada HTML. Okey, dia kata berapa soalan tadi? Soalan dia kata 3. 3, jawablah. 1, 2, 3. Laju slide saya. Okey, 3. Jawab. Macam tu lah. Jawab. Dapatlah sini 3 markah. Okey, soalan 2. Mana tepi? Saya nak pergi ke slide seterusnya sebelum tadi. Okey. Nyatakan 2
Dua tag saiz header. Dua. Dia tanya soalan dua. Kamu kena faham soalan ni. Okay, dua. So, dua, jawapan satu, jawapan dua. Jangan duduk karang. Boleh je tulis. Allah. Saya punya slide ni laju. Saya pun tak tahu siapa dia laju. Slide. Itu contiang kata Ras. Okay. Jawab dua. Okay? Cerita dia macam tu lah. Dia akan bagi ruang kat kamu jawab. Okay? Okay? Nah? Boleh lah? Okay. Seterusnya. Yang ni yang saya contiang tadi ni. Ni saya bagi ulang tadi lah. Laporan 20 markah. Okay? Bahagian B 30 markah. Soalan setutu macam ni lah. Okay, tengok ada tak contoh soalan? Saya tak lepi dah slide saya seterusnya. Dia contiang kata. Sepok dah. Lari dah. Okay, habis dah. Habis dah berkaitan dengan peperiksaan format baru. Ada soalan tak? Tanya cikgu. Ada tak soalan? Sebelum cikgu pergi sedikit kalimat peperiksaan. Revise saja. Ada soalan tak? Tak ada? Ada soalan cikgu, ada. Soalan dia apa? Ada cikgu. Cikgu Kamarul Zaman. Contoh macam contoh PB. Ya. PB dia lulus lah. Kemudian PA, PA ni dia tak boleh nak jawab. Dia kira macam mana? Dia kira nanti saya pergi slide yang seterusnya. Nanti saya terangkan Cikgu Man. Lagi Cikgu Man sampai slide tu saya akan sebut nama Cikgu Man. Alright. Seterusnya saya nak bagi taklimat peperiksaan dan kelayakan SVM dan DVM ni saya dah bagi sebenarnya pada hari tu masa kita jumpa berada di Dewan Makan di belakang Dewan Makan hak besar tu kan. Saya dah bagi taklimat tapi saya untuk ulang siar sahajalah. Okay. So yang pertama sekali untuk CJ Vocational Malaysia yang kamu layak untuk dapat, kamu kena lulus bahasa Melayu. Lulus ni sampai grade apa anak-anak? Sampai grade D. Kalau tak silap saya grade D lah. Okay. Okay. Mencapai poin GK akademik 2.0, competent modul vocational semester 1 sampai semester 4. Competent ni bermaksud kamu kena dapat semua paper vocational mesti huruf B minus dan ke atas. B atas ni maksudnya sampai A lah. Tak boleh turun sampai C. Okay. Mencapai PNGK 2.67 bagi modul vocational dan kertas vocational tidak boleh diulang. Kertas vocational ni apa dia anak-anak? Kertas vocational ni dalam bentuk PA dan juga PB. Kalau kamu gagal dapat grade selain daripada grade B, iaitu kamu dapat grade C, kamu ni tak boleh ulang dah. Kertas vocational sangat strict. So tak mau ada isu gagal kertas vocational selain daripada grade B-. Okay, dengan saya akan beritahu. Yang ni kelayakan masuk bagi diploma. Diploma, okay, mesti lulus ikut syarat tadi untuk SPM dan 3 kepujian mata pelajaran setara SPM iaitu BM Setara. Okay, BM Setara untuk kohort kamu ni, saya harap nanti Cikgu Bahasa Melayu akan bagi tahu apa dilaksanakan format baru juga. Bagi BM Setara ni sudah kebetulan jumpa, saya akan bagi tahu. Dia ada 4 kertas. BM kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Mulai kohort kamu ada 4 kertas. Kertas yang keempat ni dia panggil ujian mendengar. Dia panggil ujian mendengar. Okey, mulai kohort kamu ni, Allah lajak. Mulai kohort ni ada 4 sampai 4 BM. Okey, dan juga 2 kredit daripada kertas vocational. Saya akan tunjukkan kemudian. Okey, bahasa Melayu ni wajib kredit. Kredit sampai mana? Kredit dia sampai C saja. C saja. Kalau kamu dapat D, kamu tak dikenali sebagai kredit. Okay, bahasa Melayu kamu kena dapat minimum C. Maksimum terbaik sampai A lah. Okey, kertas vocational setiap satu semester mulai kohort 2017, so kohort kamu pun terlibat. Dia akan bekalkan kepada kamu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. 1 kredit, 1 kredit, 1 kredit, 1 kredit. Kamu akan dapat berapa kredit semua? 4 kredit lah sepatutnya daripada kertas vocational. Dan juga satu lagi bahasa Melayu, kamu dapat 1 kredit lagi. Semua kita akan dapat sampai SVM ni, sampai semester 4, 5 kredit. Okay?
dia akan bekalkan kepada kamu. Macam mana dia bekalkan? Kamu tengok dekat sini lah. Okey, saya tadi dimaklumkan oleh Cikgu Suhairi, saya tak sempat nak padam. Saya padamkan senarai nama kawan kamu ni. Siapa ada yang terkenal. Okey, saya tak sempat nak buat sebab saya dah masukkan dalam saya punya slide ni. Okey, dia akan bekalkan kepada kamu slide slip macam ni. Okey, slip macam ni lah. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah ni saya dah terangkan kepada kamu. Dan yang pentingnya dia akan bekalkan kepada kamu adalah kredit. Kredit ni satu nilai yang diambil daripada mata pelajaran vocational 4 modul. Okey? 4 modul. 4 modul ni dia akan kira guna flexible curve lembaga peperiksaan untuk menghasilkan satu nilai mata yang dipanggil kredit. Okey, nilai mata yang dikenali sebagai kredit lah. Tapi setiap item ni mesti komputer. Tengok kawan kamu dapat ni. Semua komputer. Tak ada pun huruf selain daripada huruf C. Maksud dia komputer lah. Tapi ada kes. Tapi yang ni dia kes khas. Saya padam sat yang ni. Takut ada yang berkenal. Dia beradik ke apa. Okey. Macam kawan kamu ni dia dapat 1E. 1E ni dia tak kompetent. Bila dia tak kompetent, maknanya dia tak boleh ulang dah ni kertas ni. Kertas ni dia tak boleh, laju kat dah. Dia tak boleh ulang dah ni. Kertas ni dia tak boleh ulang dah ni. Bila dia tak boleh ulang, maka dia akan dikeluarkan daripada sistem SVM kepada SKM sahaja. Buat masa sekarang lah. Takut ada satu masa SKM pun tak ditawar. Tapi tak ada surat apa hitam putih lagi lah. Tapi kalau kamu dah gagal satu mata pelajaran vocational ni, soalan grade E ni, kamu tak boleh lagi ulang. Tak boleh ulang. Ulang ni tak boleh ulang nilai buat PB ke apa semua tak boleh. Dan juga dia tak kredit. Bila dia tak kredit ni dia akan tulis G. Ada satu kes lagi, dia kompeten semua. Saya patah balik slide tadi. Dia kompeten semua. Dia dapat ni. Tapi tang ni dia tak kredit. Dia tulis huruf G. Kenapa? Dia kompeten semua, dapat cantik. Tapi tiba-tiba dekat sini dia dapat G. Saya nak cerita. Saya akan cerita kemudian lah. Okey ni. Kenapa dah dapat kredit ni? Saya dah ni, rekod. Okey, setiap item ni, kamu dah laksanakan. Dengar rekod suara saya ke? Dengar suara saya? Kuat. Saya dah rekod suara semalam. Tak dengar pun rekod suara. Okey, saya ulang. Dia ada suara saya kat telinga saya dengar. Okey, saya ulang lah. Untuk dapat kredit ni, anak-anak, kredit ni apa? Grade A, B saja. Kredit. Ni kredit huruf A dan huruf B grade dia. Tak kredit, dia akan dapat nilai G. Ni dapat nilai G tak mau. Okey, untuk dapat kredit, kamu kena dapat markah PB minimum 60%. PB teori 60%. PA amali 60%. PA teori, lajak. 60%. Setiap item ni anak-anak dalam amali PB pentadsiran ke, semua kamu mesti dapat 60% dan ke atas. Barulah lembaga peperiksaan kira dia sebagai kredit. Okey, soalan Cikgu Kamruzaman tadi. Ulang sekali Cikgu Kamruzaman soalan. Soalan dia. Ya. Soalan dia tentang PB dia okey, lulus semua kan. Kemudian macam PA ni lah. PA ni contoh teori dia gagal dengan amali dia gagal. Tak cukup, markah tak cukup lah. Saya jawab kat sini. Gagal keseluruhan kan macam mana? Tak, dia tak gagal keseluruhan. Dia bila dia tak capai minimum 60%, 60% PA amali dan juga PA teori, dia akan tak dapat kredit. Ni. Okey, dia tak akan dapat kredit. Dia mesti paras minimum mesti dapat 60 markah. PA amali minimum 60 markah, PA teori minimum 60 markah. Tak capai yang ni, dia tak boleh dapat kredit. Tapi macam saya cakap tadi, Cikgu Man,
budak kita yang masalah Ya, ya. sekarang yang tak kredit tu, dia lulus ni. Dia lulus. 02, 03, 04, 003 semua dia lulus, dia dapat grade ni. Cantik, dia tak kena buang daripada sistem. Tapi dia tak dapat G. Dia dapat G. Dia tak kredit. Dia tak kredit ni membawa maksud mana-mana item yang dia tak capai sini. Dia tak capai. Jadi saya harap ni kat KB kita dia capai. PB amali dia capai. PB teori dia capai. PA amali insya-Allah capai. Kat sinilah. Selalu sangkut kat sini. Ada dalam saya punya rekod masa kita laksanakan 2017 dulu, ada budak kita yang dapat 8/100 markah. Saya telefon lembaga sendiri yang ni. Budak kita, dia tak abang lah kolej mana, tapi dia kata budak kita. Budak kita maksudnya budak KV. Budak KV yang dapat markah 8. Ada yang dapat 4. Ada yang dapat 2/100. So, lembaga tak boleh bagi kredit. Maknanya Cikgu Man, kita kena pastikan anak murid kita boleh jawab teori. Anak murid kita boleh jawab amali dan juga markah PB dan juga markah teori ni mesti mencapai 60%. Soalan saya kata adakah soalan tanya lain budak-budak kita tak boleh jawab ni? Dia kata mesti refer kepada DPSK yang ni. Bila cikgu kita buat soalan ikut suka hati, tak berdasarkan DPSK, anak murid kita tak boleh jawab soalan teori. So, bila mereka tak boleh jawab, kurang pada 60 markah dan juga tak capai paras minimum, kredit tidak akan diberikan. So, kita kritikal ni, budak semester 3 sekarang ni, ramai yang tak kredit. Saya harap benda tu tak bawa sampai semester sekarang, semester 3 dan semester 4. Kalau tidak, kita akan masalah bilangan pelajar yang tak layak diploma ramai. Boleh saya jawab macam tu, Cikgu Man? Cikgu Man? Okey, faham. Faham Okey. lah. Yang ni lah. Yang ni saya harap Okey. cikgu-cikgu kita ni boleh faham lah. Setiap item ni minimum 60 dan juga teori boleh jawab mesti minimum 60. Paras 60 ni adakah tinggi? Tak. 60 ini adalah istilah dia adalah kompeten. Tinggi ke 60 ni? Ada. Saya tanya kat dia, saya tanya lembaga, kenapa sampai minimum 60? Dia kata tak tinggi cikgu. Dia kata memang untuk vocational, minimum untuk mencapai setiap item adalah mesti kompeten setiap item dan juga dia paras minimum dia adalah 60 marks. So, bila budak kita bukan kolej kita. Kolej semua satu Malaysia lah. So, budak kolej kita dapat 2 markah, 0 markah. So, dia kata tidak dibolehkan mendapat kredit. Walaupun jumlah nilai kiraan dia dalam subjek dia tak ada yang paper yang jatuh. Maksudnya tak ada paper yang dapat grade selain daripada grade A dan B. Tapi bila paras teori ni tak boleh jawab, so dia akan query semua. Kenapa PB amali dia dapat sampai 100? PB teori dia amali 100, PB teori 100, PA amali 100. Kenapa budak tak boleh jawab soalan kertas teori? Dia akan query balik mai ke KV. Budak kenapa tak boleh jawab? Saya pun tak tahu. Itulah soalan dia penjawab mesti kat saya. Alright ya? Boleh jawab kau no? Terfaham kau no? Alright, seterusnya. Okay. Keputusan tak kompeten. Ni saya dah terangkan tadi. Apabila kamu mendapat grade selain daripada grade, grade A dan juga grade B, yang paling teruk adalah B-, selain daripada grade A dekat B, dia anggap sebagai tak kompeten. Apa kesan dia? Saya nak pergi slide situnya, kenapa tak boleh slide saya? Okay. Bila dia tak kompeten, mana-mana satu mata pelajaran tak kompeten, pelajar akan dikeluarkan aliran SVM. Maksudnya kamu ni automatik. Cerita dia automatik. Lembaga, jawab dah. Sat. Dia laju. Okey, saya try lagi sekali. Okey, automatik akan dikeluarkan daripada SVM. Automatik tak layak diploma. Kamu hanya automatik masuk ke SKM sahaja. SKM ni tahap 3. Sekiranya masih ditawarkan. So, kamu tak boleh ambil SVM, CJ SVM kamu tak dapat. CJ diploma pun kamu tak boleh layak masuk. Kamu hanya dapat 1 CJ, insya-Allah sekiranya lengkap, kamu dapat SKM tahap 3.
Dan juga saya beritahu kat sini tak layak diploma. Okey, sekarang ni buat masa sekarang ni berada di semester 1. Kamu nak pergi kepada diploma, kamu kena berusaha lah. So, kita pun ada rule kita ada undang-undang kita. Tak boleh sesuka hati yang masuk ke diploma. Tak boleh sesuka hati dapat CGSVM sebab dia ada syarat-syarat dia. So, saya kata tadi, mana-mana mata pelajaran kamu tak kompeten, tak kompeten kamu akan dikeluarkan. Ni automatik keluar. Tak payah tunggu pointer pun. Dia automatik keluar daripada SVM. Okay, sementara tu dah cerita ni. Contoh dengan budak ni dia dapat E. Dia dapat D. D ni dia gagal. Untuk akademik dia boleh ulang. Ulang berapa kali? Sekali sahaja. Bila semester itu ditawarkan. Contoh sekarang ni kalau tengok dalam senarai dia semester 2. Semester 2 ni dia akan repeat duduk bersama junior semasa dia semester 4. Semester 4 kamu naik, kamu duduk bersama dengan junior kamu. Sebab semester 2 akan ditawarkan oleh junior kamu, kamu duduk soalan dengan junior. Bukan buat dalam semester yang sama kamu gagal semester 2 dia repeat tak. Untuk SVM, kamu repeat bersama dengan junior kamu. Katalah semester 4 nanti, kamu gagal di semester 2 yang lalu. Semester 4 kamu duduk tu, kamu kena duduk balik dengan kertas PA saja, PB tak boleh buat dah. PA saja. Duduk dengan junior kamu. Okey alright. Cerita. Okey, ni surat daripada lembaga peperiksaan. Ni tak boleh repeat ni saya beritahu kat kamu. Kertas bagi vocational ni tak boleh ulang dan bagi calon yang gagal. Ni adalah arahan rasmi daripada lembaga peperiksaan. Tak boleh ulang. Gagal automatik keluar. Okey dah? Sekali lagi dah slide saya tengok. Contang tak mau pergi sepak. Tak ada jam dah kot. Saya tengok dia dah jam. Saya guna tablet saja bagi ni. Alright. Alright. Maklumat semasa. Maklumat semasa yang saya dapat respon daripada cikgu-cikgu pensyarah semalam bila saya blast untuk masuk ke Google Meet pagi ni. Ramai budak. Dia kata kat saya, dia panjang je ayat dia kata. Ramai budak tak hantar markah PB. Lepas tu ada yang hilang, ada yang diam, ada yang malas, ada yang tak bangun tidur, ada yang buat tak tahu. Semua ni. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya pun tulis ni saya kata tak tahu nak kata apa. Nak kata apa. So, saya dah abang tadi, saya dah bagi pesanan dah kat kamu. Markah ni ada daripada KB, ada daripada peperiksaan akhir. Kalau kamu buat hilang, buat diam, buat malas, buat tak bangun tidur, buat tak tahu, kesan kepada siapa? Tak ada siapa pun kesan kat cikgu. Kesan kat siapa anak-anak? Yang tak tahu ni semua, kesan kat diri sendiri. Esok tak ada CJSVM, tak ada diploma, tak ada SKM. Orang ada, kita tak ada. Dengan duk raya ayat mata berdarah, mai jumpa Cikgu Wan. Cikgu Wan pun tak boleh buat apa. Ni, siapa yang tak buat markah PB? Saya dapat pesanan daripada Cikgu Wawa. Sains. Saya dapat daripada pesan Ustazah Suhaibatul. Okey, saya dapat pesan Cikgu Mariam. Saya dapat Cikgu Maimunah. Saya dapat Cikgu apa lagi. Ramailah PM saya semalam. Kebetulan bila saya post, kata saya nak jumpa dengan budak saya semester 1 ni. Ramailah cikgu-cikgu ni. Telefon saya, PM saya personal. Pesan sat kat mereka Wan oi. Mereka ni hilang. Mereka ni diam. Mereka ni tak tahu pergi mana. Tak bangun tidur lagi. Sampai pukul 12 tengah malam pun tak bangun tidur lagi. Lepas tu buat tak tahu. Kelas saya apa ada buat tak tahu. Kelas saya ni, MPI 2, satu lagi IPD. Hak timbul, hak tenggelam terus. Saya telefon hak tenggelam tu 2-3 kali sampailah tak angkat call saya. So tak apalah, ni dia tak suka lah kot. So IPD pun sama, ada beberapa orang je timbul. Hak tu je nama, kalau ada 10 orang, hak 10 orang tu setiap kali tugasan saya sampai 12 tugasan nak saya bagi tu, hak 10 orang je timbul. Kelas IPD ni dia ada 21 pelajar, lagi 11 orang tak tahu pergi mana, duduk lautan dalam rasanya.
So kalau kamu buat tindakan macam tu tak rugi kat orang lain. Rugi kat diri sendiri saja. So kalau kamu rasa markah kamu nak hilang macam tu saja, buatlah. Nah, tapi saya yakinlah kalau kamu buat usaha sikit, kamu jumpa cikgu, kamu PM balik cikgu kamu buat balik, insya-Allah tak ada cikgu yang tak terima. Cikgu ni macam mak bapak lah. Anak kalau buat panggil mak memanglah sedih lah, kecil hati sikit. Tapi kalau anak main ni bila-bila pun cikgu terima. Okey, nak buat bila pun boleh. Tapi anggaplah jangan tak mau buat ni. Tak mau ni, saya tak mau ni. Ada perkataan malas, tak bangun tidur ni. Saya PM budak saya, dia baru bangun tidur pukul 1 petang. Saya call anak murid saya pukul 2 petang, dia baru bangun tidur. Saya pun tak tahu nak buat apa kat dia. Dalam kali saya telefon mak pak dia. Mak pak dia kata saya pun tak tahu dah cikgu, saya pergi kerja. Allah. Ni anak-anak sekalian, kamu umur berapa dah? Umur 16 dah kan? 16 kali? 16 dah kan? 16 ni dia dah tahu tanggungjawab. Kan, dia tahu tanggungjawab. Dia tahu kalau dia nak berjaya, dia kena usaha. Kalau dia tahu dia umur 16, dia tahu dia ada apa? Bahasa Inggeris, responsibility. Dia tahu dia kena buat. Maka dengan itu anak-anak sekalian, musim-musim COVID ni, tak boleh nak buat apa. Duduk rumah, buat kerja je lah. Kalau siapa yang kerja tu, pilih kerja. Tapi jagalah diri. Tapi janganlah terus. Kalau ada masalah, saya pesan sekali lagi. Kalau kamu ada masalah berkaitan dengan peranti ke, masalah kamu kena jangkitan COVID ke apa, kat saya pun boleh. PM saya. Mana-mana kelas pun tak apa. Mana-mana kelas pun tak apa. Saya akan salurkan maklumat tersebut kepada Cikgu Arfah. Cikgu Arfah akan uruskan. Kalau segan ke online ke ataupun mana-mana cikgu ke, boleh PM cikgu. Nombor phone cikgu kamu tahu kan. Tanya geng kelas MPI 2 dengan IPD. Kamu PM mereka. Tanya nombor telefon cikgu Wan macam mana. Tak apa, PM saya direct pun tak apa. Ataupun kalau kamu tak mau pun, kamu pergi jumpa PM kat cikgu kelas kamu masing-masing yang kamu rapat lah. Okay? Tapi jangan duduk diam. Ya. Cikgu. Saya dekat jiran-jiran ni pakai parabola macam mana cikgu? Dekat rumah saya ni dia macam pakai parabola. Parabola? Nak pasal apa? Pasal apa dengan parabola? Tak tahu jiran. Betul? Jiran-jiran saya pakai, so tarik line saya parabola nak masuk Google Meet payah. Kesan apa? Line terjejas kot. Internet kot. So Google Meet payah. Mungkinlah terjejas. Saya pun tak tahulah kesan dia macam mana. Tapi ni kamu boleh link dengan saya boleh? Saya guna hotspot mak saya. Okey tak? Saya guna hotspot mak saya. Baik. Guna hotspot mak kamu. Okey. So handset kamu tak boleh nak? Tak boleh. Tapi okeylah boleh kot. Duduk luar. Boleh. Yang tu masalah sejagat. Saya nak jawab pun tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kalau kamu boleh usaha guna wifi mak kamu, insya-Allah boleh kot nanti. Tapi kalau ada masalah dari segi siapa yang jangkitan COVID ke apa, tolong maklum kepada saya pun tak apa. Kalau Cikgu Arfah pun tak apa. Ataupun kepada cikgu kelas kamu pun tak apalah. Sebab sekarang ni isu dia sangat besar lah. Takut lagi apa-apa. Kalau ada masalah apa-apa berkaitan dengan PDPR kamu ni, line tak ada ke ataupun ranti tak ada pun, ataupun keluarga kamu bermasalah dari segi kewangan ke apa, insya-Allah kami di AV ada kumpulkan dana, boleh maklumkan kepada cikgu kelas ataupun saya sendirilah, nanti saya akan salurkan maklumat tersebut kepada orang yang berkaitan. Jangan duk sengap, jangan duk diam, jangan duk buat tak tahu. Bukan tak tahu, maksudnya segan lah, malu kan. Tapi tak apa, saya direct kepada saya pun tak apa. Okay, ambil nombor phone saya. Siapa yang nak telefon saya, ambil nombor phone saya. 019. Saya tulis lah senang. 019. Okay, saya contoh yang banyak ni. 429 2229. Okay, ni nombor phone saya nak. Okay, PM saya kalau kamu perlukan bantuan. Okay. Alright, so kalau kamu ada bantuan, PM saya ni. Direct call. Nah? Ataupun kamu nak WhatsApp ke apa boleh. Nah? Alright. Kalau kamu tak ada peranti ke apa, kamu kongsi bersama dengan adik-beradik kamu pun boleh PM saya. Kalau saya cubalah nak tolong macam mana, kita cuba cari jalan. Okay? So kita harap anak murid kita tak ada lah yang tertinggal. Alright? So sebab pelajar gagal.
Cerita dah lah ni. Jela dah ni. Cerita dah ni. Tak diberikan arah ni. Tak payah apalah. Okey. Oh, dah habis slide saya. Okey. Slide saya insyaAllah dah tamat. Saya nak keluar slide dah. And show dah. Right. Mana saya nak slide saya? Tak tahulah. Dia payah macam mana. Tak tahu. Alright. Okey, ada soalan? Ada soalan? Cikgu Wan. Tak ada. Okey, ada. Oh, lajak masa dah ni. Okey, apa dia? Cikgu, kamu Rahman. Yang slide ni boleh share dengan pelajar tak? Boleh. Okay. Saya boleh share dengan boleh. Saya tak pasti Cikgu Cheng rekod ke tak. Cikgu Cheng rekod tak? Cikgu Cheng? Dia tak respon kepada saya. Nanti saya tanya dia direct. Kalau dia rekod, saya boleh hantar benda ni saya dah bentuk video. Kalau yang ni saya akan hantar. Cikgu Man nak hantar kat Cikgu Man direct ke macam mana? Cikgu Man? Tak, bukan. Maksud Man. dia yang ada pelajar yang tak masuk ni. Okey lah ni saya nak hantar kat Cikgu Man ke saya nak blast kat guru kelas? Kat guru kelas lah. Okey, saya blast kat guru kelas. Okey, boleh? Tapi dia pun tak dapat lah. Kalau saya sebab apa kalau saya tengok sini yang separuh yang masuk ni asalnya lebih kurang 60 lebih orang yang masuk. Ya, betul. Pelajar 100 lebih. Betul. So yang ni sangat penting lah berkaitan dengan format baru ni sangat penting. Saya tanya nanti kalau ada rekod, saya akan hantar yang rekod dan juga slide ni lah. Sebab apa, saya tak tahu bila kita nak bersemuka. Kalau kata nanti bersemuka balik, kita tak tahu bila sebab dijangkakan saya maklum saja tapi tak rasmi tau. Dijangkakan kamu akan melakukan peperiksaan akhir pada bulan 11. Ini adalah maklumat secara tak rasmi. Sebab dia akan bagi dulu semester 3 exam pada bulan 10. Tapi ni adalah maklumat secara tak rasmi lah. Saya belum terima jadual daripada lembaga peperiksaan secara rasmi. Nanti kalau saya dah dapat jadual, saya akan berikan kepada kamu melalui guru kelas. Alright? Slide ni saya akan kongsikan. Okay, dalam guru kelas kamu. Ceng pun dah balas mesej tu. Dia kata dia dah record. Oh, dia rekod. Dia record, dia kata. Okey, dia rekod. Okey, Wan bagi kat cikgu kelas lah. Okey. Sebab saya tengok ada semua Daniel apa tu baru masuk tu. Daniel baru masuk. Allah. Baru masuk Daniel tu. Daniel Mota. Tak apa. Okey, saya akan hantar rekod tu juga. Tapi kalau kata benda tu berat, saya akan hantar dalam bentuk YouTube. YouTube dia boleh blast terus. Kalau rekod benda tu dia kena download. Okey. Okey, macam itulah kot. Ada lagi soalan? Cikgu Man? Cikgu Kamaruzaman? Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Clear. Tak ada. Okey, clear. Ya, okey Cikgu Munir. Ada soalan? Satu lagi Wan, saya nak tanya pasal markah minimum tadi tu. Kan, markah minimum katanya 60. Adakah markah 60 ni sama dengan yang tercatat di dalam silibus? Dia memang kita SBM untuk vocational minimum dia memang 60. Dia memang dia akan bagi grade paparan grade tu adalah 60. Sebab apa dekat paper saya DVM. DVM lain cerita. DVM dia ikut dia punya CO. CO dia rendah 50 yang lulus dah. Tak, Cikgu Munir, markah paras lulus bagi diploma 40. Tapi markah yang perlu dicapai berdasarkan CO minimum dalam kita punya KPI mesti 50. Ya, 50. Dia tak sama Cikgu Munir. Tinggi SBM tu 60. Tak sama. Dia lain cerita lain. Nanti saya buat format lain untuk diploma. Tu saya heran. Kenapa? Jangan heran. Cikgu Munir kena pegang dua nombor. Nombor yang pertama 40. 40 tu diploma. Okey, nombor yang kedua 60. 60 tu SBM. Dua nombor jangan tertukar. Lekeh sangatlah diploma nampak 40 lulus dah. Tak apalah. Anak kita semua berjaya-berjaya insya-Allah. Tapi Cikgu Munir ajak tak ada sampai 40. Cikgu Munir ajak semua 100. Tak, itulah maka lulus saya dalam kelas mesti 70 kat atas. Ya, bagus Cikgu Munir orang yang berpengalaman. Tak dapat 70 kat atas siap. Siap. Tibai. Okey, anak-anak murid cikgu yang lain ada soalan?
Okey, ada soalan? Ada soalan kah? Tak ada, alhamdulillah tak ada cikgu, tak ada. Nombor tu, nombor. Kita tak ada soalan. Okey. So, nombor cikgu dah ambil kah? Dah. Semua dah ambil kah? Dah. Okey, kalau apa? Belum. Merak kan? Okey, ulang. 019 429 429. Okey, 222 3 kali. 22. 222 9. Okey. Saya ada nombor cikgu. Okey. Akan apa-apa boleh PM cikgu kalau nak tanya ke apa ke, jangan duk main lain macam tu saya nak marah. Patah yang betul-betul nak bagian periksa ke apa, saya boleh tolong. Okey, so selesai, tamat sesi saya dah lajak 20 minit dah ni. Kalau apa-apa boleh PM direct ke cikgu akan blast dua. Satu yang cikgu akan rekod tu, yang cikgu Chen rekod, cikgu akan masukkan dalam YouTube, boleh tengok kat situ. Okey, lahap dah. Okey, lagi satu cikgu akan hantar slide cikgu Man minta. Sebab kita tengok budak kita tak ramai yang masuk. Saya harap ada yang tertinggal. Okey, saya takut lah. Okey, so habis dah tamat. Boleh saya tamat sampai sini? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Wan. Okey, sama-sama. Okey, jaga diri, stay, jaga diri, jangan ada jangkitan COVID. Jaga mak bapak kamu, jaga ahli keluarga kamu. Sentiasalah berdoa ke Allah supaya apa? Kita selamat daripada bara bahaya dan juga virus ini. Okey, saya selesaikan dengan ucapan yang terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Okey, bye-bye. Bye, Syed. Alright. Bye. Bye. Bye, Carol. Bye. Bye, Carol. Carol, spin slow UC, Carol. Apa meeting, Carol? Aku keluar. Hai, Minta Aidil. semua keluar. Hai, Aidil. Assalamualaikum, Aidil. Wow. Thank you itu Aidil. Balik asrama tolong angkat beg. Tak apa. Okey tu. Dah terbiasa tolong kawan. Kawan. Alright. Thank you brother. Bye bye. Okey. Semua boleh keluar. Keluar. Terima kasih. Bye. Okey, baik. Semua boleh keluar. Teleno. Assalamualaikum. Kiki, bye-bye.